Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Naltaqi fil muhadarah adab wal balaghah fi firqati ar-rabi'ah. Insyaallah sanuwasilu ad-durus al-yawm bil mawdu' as-sabiqah an التشبيه. أرجو منكم استعداد في هذه الموضوع. طيب, baiklah, kita akan sambung sekali lagi dalam pembelajaran at-tashbih. Kita sebut sebagai perumpamaan. Kita dah belajar pada minggu lepas fi usbu' al-madiyah an tashbih, ma huwa tashbih. Kita dah belajar tentang at-tashbih. Baik, unzur fi al-kitab atau buku teks. Kita lihat buku teks. Kita dah tahu mafhum tashbih, ilhaqu amrin bi amrin fi wasf mushtarikin bainahuma bi adi tashbih. Kita lihat misal tashbih macam mana. Mesti ada kaf, kaf iaitu misal seperti. Kemudian kita lihat kepada rukun tashbih ada 4. Mesti ada musyabbah, iaitu orang yang diumpamakan. Musyabbah bihi, diumpamakan seperti apa. Adat tashbih, gaya bahasa ataupun kita kira sebagai alat yang digunakan, iaitu seperti. Wajhu syabah, iaitu sifat yang berkongsi di antara musyabbah dan musyabbah bihi. 4 rukun ini perlu ada untuk menunjukkan dia itu tashbih. Kemudian kita lihat misal-misal di sini. Kita dah belajar pada minggu lepas tentang misal-misal dalam ilmu tashbih. Baik, ayuhat tullab, unzur hadhil ma'lumat. Lihat kepada maklumat di bawah ini. Apa yang hendak dimaksudkan? Ini adalah kebiasaan ataupun perkataan-perkataan yang masyhur di sisi orang Arab, yang menunjukkan maknanya apa. Contohnya al-bahru, iaitu lautan, menunjukkan kepada kemuliaan, kepemurahan, itu sikap yang bagus, ilmu yang besar. Dia disebut sebagai al-bahru. Jadinya perkataan bahru ini menunjukkan kepada satu benda yang mulia, yang besar, seperti ilmu, kemuliaan. Contoh asyamsu menunjukkan kepada ketinggian ataupun memberi sinar kepada orang lain. Al-asal, kepada kemanisan. Al-barqu, barqu ni adalah kilat, kepada perumpamaan kepada kelajuan. Al-himar, okey, himar ni keldai, menunjukkan kepada satu sangat lembab, kefahaman yang sangat lambat. Okey, ini di antara perkataan-perkataan yang masyhur di sisi orang Arab yang digunakan untuk dijadikan sebagai tashbih. Baik, ayuhat tulhab, al-yawm naltaqi fi hadhihi al-muhadarah. Kita akan sambung muhadarah pada hari ini, iaitu tentang adat at-tashbih. Perkara yang penting dalam tashbih, iaitu rukun yang ketiga, iaitu adat tashbih. Gaya bahasa atau alat yang digunakan yang menunjukkan ianya tashbih. Baik, adat tashbih yang qasimu ila thalathatil aqsam. Okey, adat tashbih terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu al-asma', al-af'al dan al-huruf. Okey, boleh lihat di sini, 3 kolom di sini. Kalau asma', mislu, shibhu, syabih, mumathila, musyabih. Okey, kalau af'al, dia lebih kepada menggunakan fi'il mudhari', yushbih, yushabih, yumathil, yumathil, yuhaki. Kalau huruf ada 2 saja, kaf atau ka'anna. Makna dia semua adalah sama, iaitu memberi maksud umpama
ataupun seperti. Okey, jadinya maknanya tidak perlu kita tahu yang selebihnya, yang banyaknya. Yang penting kita tahu bahawa makna semua ini adalah seperti. Cumanya dibahagi kepada 3 bahagian supaya kita tahu sama ada dia gunakan itu berpunca dari fi'il, seperti itu berpunca pada fi'il ataupun asma, isim, ataupun digunakan huruf. Okey, kedudukan dia berbeza nanti. Okey, tak apa. Yang kita perlu tahu adalah adat tashbih terbahagi kepada 3: asma, af'al dan al-huruf. Baik. Kita masuk bab yang seterusnya, anwa' at-tashbih. Bahagian tashbih. Okey, ini penting wahai pelajar-pelajar, ini sangat penting supaya kita faham. Baik, anwa' tashbih ini adalah membahaskan tentang rukun-rukun tashbih. Okey, baik. Kita tahu tadi rukun tashbih yang kita belajar mesti ada 4. Rukun tashbih mesti ada 4. Akan tetapi rukun asas tashbih 2 sahaja, iaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Okey, rukun asas tashbih ada 2 sahaja, musyabbah dan musyabbah bihi. Adat tashbih dan wajhu syabah boleh ada dan boleh tiada. Okey, dia boleh ada dan boleh tiada. Sebab apa? Sebab dalam tashbih ni kita umpamakan satu benda dengan benda yang lain. Jadinya kadang-kadang kita perlukan adat tashbih. Contohnya kita katakan bahawa Fatimah seperti bulan. Okey, kalau ayat penuhnya kita kata Fatimah, kita tengok sini Fatimah seperti bunga kerana kecantikannya. Kita ada musyabbah, kita ada adat, kita ada musyabbah bihi, dan kita ada wajhu syabah. Empat-empat kita ada. Tapi pada masa yang sama kita boleh buang adat tashbih. Kita katakan Fatimah itu bunga kerana kecantikannya. Seperti mana? Seperti boleh kita buang. Tak ada pun tak apa, dia tidak mencacatkan tashbih. Fatimah bunga kerana kecantikannya. Fatimah adalah bunga kerana kecantikannya. Saya tak guna seperti. Saya juga boleh buang wajhu syabah, sifat yang berkongsi ni, wajhu syabah ni. Saya katakan Fatimah itu bunga. Saya buang adat tashbih, saya buang wajhu syabah. Saya gunakan Fatimah itu bunga. Cukup untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Ataupun saya kata tentera itu adalah singa. Tentera itu adalah singa. Saya tak gunakan mislu, saya tak guna syuja'atan kerana keberaniannya. Yang saya gunakan al-jundu asadun. Cukup untuk memberi faham kepada orang. Jadinya keluarlah pembahagian at-tashbih ini yang saya terangkan tadi. Inilah anwa'ut tashbih. Jadi kita lihat satu persatu. Bila kesemua rukun tashbih ada, iaitu musyabbah, adat, musyabbah bihi dan wajhu syabah ada, kita gelar dia sebagai mursal mufassal. Okey, mursal mufassal. Apabila keempat-empat rukun tashbih ditulis dan disebut, maka kita gelar dia sebagai mursal mufassal. Al-waqtu mislu saif naf'an wa darran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua namanya mursal mujmal. Mursal mujmal. Mursal mujmal ni adalah apabila tidak disebut wajhu syabah. Apakah wajhu syabah? Wajhu syabah adalah sifat yang berkongsi di antara musyabbah dan musyabbah bihi. Jadi dia kata kat sini al-waqtu mislu saif. Waktu itu seperti pedang.
dia tak sebut sifat dia, tak mengapa, boleh dinamakan sebagai mursal mujmal. Okey, okay, boleh faham? Saya harap kamu faham betul-betul. Baik, seterusnya nauk yang ketiga namanya muakkad mufassal. Muakkad mufassal ni adalah tidak menyebut adat tashbih. Dia tak sebut seperti. Contohnya al-waqtu saif naf'an wa darran. Waktu itu adalah pedang kerana memberi manfaat dan kemudaratan. Okey. Waktu itu adalah pedang. Seperti mana? Tidak perlu. Tak perlu. Ada boleh, tak ada tak apa. Tapi kalau bila tak ada, namanya muakkad mufassal. Dan nauk yang terakhir sekali adalah baligh. Ini paling hebat, tahap yang paling sempurna, iaitu kita gelar sebagai baligh atau muakkad mufassal, muakkad mujmal. Kita tak ada adat dan kita tak ada wajhu. Kita tak ada adat dan kita tak ada wajhu. Kita tulis al-waqtu saifun. Waktu itu adalah pedang. Kalau tahap begini orang dah faham, maka ilmu balaghah dia dah cukup hebatlah, tinggilah. Sebab tu kita panggil al-baligh, al-waqtu saifun. Waktu itu pedang. Ataupun yang kita pernah selalu dengar dalam bahasa Melayu, kita katakan masa itu emas. Cukup. Kita katakan masa seperti emas kerana ia sangat berharga. Panjang. Itu bagi permulaan. Bila kita dah belajar ilmu balaghah ni cukup mantap, maka kita terus keluarkan masa itu emas. Cukup ringkas, pendek dan memberi kefahaman kepada orang yang mendengar dan membacanya. Jadi ni nauk tashbih ada 4. Mursal mufassal, mursal mujmal, muakkad mufassal, al-baligh. Okey, yang penting asas utama kepada tashbih mesti ada 2, iaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Tak boleh buang musyabbah ataupun musyabbah bihi. Dia kedua ini mesti ada untuk menunjukkan dia ini adalah tashbih. Baik. Seterusnya kita lihat kepada tadribat. Lihat sekejap tadribat. Arif tashbih, ini soalan yang famous. Tashbih itu apa? Ta'arif tashbih. Uzkur arkan tashbih. Sebutkan 4 rukun tashbih. Misala lima ya'ti. Datangkan misal. Dia dah bagi ni. Kita belajar baru tadi, kita belajar mursal mufassal ada ke-4 rukun. Mursal mujmal tak ada wajhu syabah. Muakkad mufassal tak ada adat. Baligh tak ada adat, tak ada wajhu. Mudah. Kalau siapa yang nak faham dah boleh buat. Baik, seterusnya soalan contoh. Dia kata kawin ibarah. Jadikan satu ibarat. Asy-sya'ru mislu apa? Apa kerana apa? Al-ardu mislu qurrah. Kerana apa? Ini semua adalah contoh-contoh kepada tashbih. Kita boleh lihat dan kita boleh buat. Okey, baik. Contoh seterusnya di sini al-mutasabiqu mislu. Orang yang berlumba itu seperti as-sah, seperti anak panah fi sur'ati. Maknanya ini dia ada ke-4 rukun yang namanya mursal mufassal. Okey, seterusnya ini adalah latihan-latihan yang perlu awak semua buat supaya lebih ada kefahaman. InsyaAllah jika ada masalah, ada perkara yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan saya melalui Telegram. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.